Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid kelas 4 Einstein dan 4 Muqtadhari. Okey, semua murid lelaki kelas gabungan untuk PJPK ya. Okey, jadi untuk kelas hari ini cikgu akan ajar kamu masih lagi berkaitan dengan pendidikan kesihatan. Cikgu nak kamu boleh rujuk juga buku teks PJPK kamu. Tengok tentang tajuk pengurusan mental dan emosi. Okey, di mana pada tajuk ini standard pembelajarannya adalah menerangkan maksud kemurungan, mengenal pasti tanda kemurungan, menjelaskan contoh punca kemurungan, menjana idea mengurus kesihatan mental dan emosi untuk mengelak kemurungan. Okey, jadi kalau kamu tengok gambar ni, ni ada murid ni, dia sedang duduk atas tangga ni. Okey, banyak perkara yang sedang bermain-main di fikirannya. Kenapa ini semua berlaku terhadap aku? Apa salah aku? Sampai bila aku perlu tanggung semua beban ini? Dengan siapa aku perlu luahkan masalah aku ini? Ini antara situasi yang berlaku kepada seseorang apabila berada dalam keadaan kemurungan, keadaan tertekan. Banyak perkara yang mereka fikirkan dalam suatu masa. Mungkin ada di antara kamu juga pernah melalui situasi sebegini dan kita perlu tahu apakah tindakan yang sepatutnya kita lakukan untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak baik. Okey, sekarang ni tengok pengenalan. Kemurungan atau major depressive disorder dari segi saintifik merupakan salah satu penyakit mental yang kerap berlaku dalam kalangan masyarakat. Di negara kita pun banyak kes-kes sebegini berlaku. Dan sudah pasti akan memberi kesan negatif kepada seseorang termasuk murid sekolah. Kemurungan boleh mempengaruhi emosi, sikap dan cara berfikir seseorang. Hal ini akan menjejaskan kehidupan harian yang normal dari segi perasaan, tingkah laku, pemikiran serta menyebabkan individu berasa sedih dan hilang minat terhadap aktiviti yang disukai. Jadi kita perlu tahu bagaimana untuk menghadapi situasi sebegini. Kita tak tahu. Kita mungkin ada juga penyakit sebegini berlaku pada kita. Jadi kita perlu tahu apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan ataupun mungkin ada di kalangan rakan-rakan kita yang mengalami kemurungan. Okey. Dan antara langkah-langkah awal yang mana kita boleh ambil untuk mengelakkan daripada terlibat ataupun mengalami depressive disorder, major depressive disorder atau kemurungan ini adalah yang pertama. Kalau kamu tengok gambar ni, okey, tengok gambar ni. Okey, meluahkan masalah kepada guru bimbingan kaunseling. Di sekolah kita ada cikgu-cikgu kaunseling. Jadi mana-mana murid yang mempunyai masalah, yang mengalami tekanan, yang rasanya tak boleh nak diceritakan kepada orang lain, tolong jumpa cikgu kaunseling. Kerana mereka tahu kaedah yang sepatutnya yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah sebegini. Langkah yang kedua, bercakap dengan individu yang boleh dipercayai. Kita tak boleh berdiam diri. Kalau kita mengalami masalah, rasa tertekan, kita cari kawan yang mana kita boleh percaya, yang boleh simpan rahsia kita, berkongsi masalah.
bercerita. Dengan cara sebegitu, sedikit sebanyak dia akan mengurangkan tekanan, kemurungan yang ada dalam diri seseorang. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok kemurungan. Ini adalah antara keratan akhbar, berita yang pernah berlaku di negara kita. Depresi pembunuh senyap remaja Malaysia. Minggu lalu pada tanggal 14 Mei, kita dikejutkan dengan berita seorang remaja perempuan berusia 16 tahun membunuh diri dengan terjun dari bangunan 3 tingkat di Kuching, Sarawak. Remaja malang itu bertindak sedemikian selepas membuat undian secara langsung di laman Instagramnya dengan menulis "Really important, help me choose D or L. Mati atau hidup." Undian itu memperoleh keputusan 69% menyokongnya supaya membunuh diri. Mengapa dia memutuskan untuk mengakhiri riwayatnya? Ketua Polis Daerah Padawang, Superintendent Aidil Bolhassan menjelaskan remaja itu tertekan selepas bapa tirinya berkahwin dengan wanita Vietnam di Singapura dan jarang pulang ke rumah. Kata kunci terhadap tindakan tersebut ialah tertekan, dan ini adalah sebahagian daripada gejala ataupun tanda-tanda depresi. Keratan akhbar ini dipetik daripada Akhbar Sinar Harian pada tarikh 21 Mei tahun 2019. Ini adalah kisah benar yang berlaku di mana seorang remaja yang bernasib malang telah bertindak membunuh diri selepas mengalami depresi. Sebab itulah penting untuk kamu semua untuk tahu apakah kaedah yang terbaik untuk mengatasi masalah kemurungan ataupun depresi. Okey, alright. Kita sambung lagi. Okey, kita tengok di sini. Okey, apakah yang kamu semua faham berdasarkan petikan akhbar tersebut? Yang kisah tadi, apa yang kamu faham? Okey, yang kedua, petikan akhbar tersebut mengenai kesihatan mental. Okey, yang ketiga, betul, hari ini saya akan menerangkan penyakit kemurungan. Siapakah boleh terangkan mengenai kemurungan? Okey, saya ada terbaca di portal MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia. Kemurungan ialah satu penyakit psikologi yang melibatkan masalah kesihatan mental. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja, termasuklah golongan remaja. Kemurungan ialah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan dia berasa sedih yang berpanjangan, keletihan, ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Keadaan ini berlarutan sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 minggu. Okey, kemudian tengok nombor 5. Kemurungan juga menyebabkan perasaan seseorang menjadi semakin tertekan dan akan menjejaskan kehidupan harian individu tersebut, termasuklah pemikiran, perasaan, tingkah laku dan kesejahteraannya. Okey.
sebenarnya kemurungan sehingga hari ini masih sukar diterima dan diakui oleh masyarakat termasuklah remaja. Apa yang membimbangkan ialah remaja yang menghidapi kemurungan menderita dalam diam tanpa mengetahui bahawa dia sedang mengalami kemurungan. Ini yang bahaya. Kadang-kadang kita tak sedar kita mengalami kemurungan. Kita tak tahu. Sebab itulah antara sebab kenapa di dalam sukatan mata pelajaran, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan ada diserapkan pelajaran tentang kemurungan supaya murid-murid sekolah tahu apa itu kemurungan, apakah tindakan yang betul untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, cikgu sambung lagi. Ni nombor 6 tadilah. Okey, cikgu sambung lagi. Okey, tahukah anda Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan bahawa hampir semua jenis penyakit mental bermula seawal 14 tahun kerana kebanyakannya tidak dapat dikesan dan mendapat rawatan pada peringkat awal. Penyakit kemurungan dilaporkan menjadi penyebab ketiga tertinggi yang membawa kepada penyakit mental. Sumber daripada Nur Hafizan Jaafar pada tahun 2018. Okey, cikgu sambung lagi. Okey, sekarang ni tanda-tanda kemurungan. Ini kita semua kena tahulah, termasuk cikgu, termasuk kamu murid, kena tahu apakah tanda-tanda kemurungan supaya kita tahu kalau kita ini adakah termasuk di kalangan individu yang mengalami kemurungan. Okey, yang pertama tanda-tandanya kelihatan letih dan kurang bertenaga semasa melakukan aktiviti harian. Seseorang itu kita tengok seseorang itu dia kelihatan tak bermaya, lesu. Nak berjalan pun seolah macam tak larat, tak ada semangat. Itu adalah salah satu tanda. Seseorang yang mengalami kemurungan akan cepat letih dan kurang bertenaga, mungkin berpunca daripada tekanan perasaan yang menjejaskan waktu tidur. Orang kalau dia tak cukup tidur, dia akan penat, mudah penat. Sebab tu paling penting sekali kita kena jaga waktu tidur kita. Tidur biar cukup malam. Okey. Okey, kemudian nombor 2, perasaan dan pemikiran negatif. Kemurungan menyebabkan seseorang sering berasa marah, sedih, tiada motivasi, kelesuan dan berasa kekosongan. Okey, yang ketiga, tabiat pemakanan yang tidak normal. Pesakit kemurungan akan mengalami perubahan selera makan dan biasanya orang yang mengalami kemurungan dia tak ada selera nak makan. Okey. Okey, yang keempat, kurang tumpuan. Kemurungan menyebabkan remaja hilang fokus di dalam kelas, seterusnya hilang minat untuk belajar. Okey, dan yang kelima, hilang keinginan untuk bersosial. Kemurungan menyebabkan seseorang itu menjauhkan diri atau mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan. Dia akan jadi seorang yang pendiam, tidak berkawan. Okey, itu antara tanda-tanda kemurungan yang mana kita semua kena tahu, termasuk cikgu dan kamu. Okey, tahukah anda, tinjauan yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati bahawa seseorang daripada setiap 5 orang murid di Malaysia menghidapi kemurungan. Okey, hal ini merupakan peningkatan 20% daripada kadar pada tahun 2011. Ini daripada sumber berita New Straits Times pada 12 September 2016. Okey, alright. Okey, kelas. Seterusnya, kita tengok pula punca-punca kemurungan. Apakah antara sebab ataupun punca kemurungan? Pertama, seseorang yang mengalami kemurungan mungkin tidak sedar bahawa mereka sedang mengalami kemurungan. Mereka sering dilabel sebagai seorang yang gagal, tidak cemerlang, nakal dan cepat mengalah. Sebagai contoh, mereka sering bersendirian,
menangis atau mengalami kesedihan melampau sehingga boleh mengancam keselamatan diri dan orang lain. Okey, ini adalah punca-punca kemurungan. Yang pertama, rasa malu, kesan daripada sejarah hidup yang pahit atau kurang sokongan daripada ahli keluarga. Yang kedua, kehilangan orang tersayang, kehilangan ibu bapa secara mengejut akibat kemalangan juga boleh menjadi antara punca kemurungan. Yang ketiga, gagal dalam pelajaran. Lemah dalam sesuatu mata pelajaran juga boleh menyebabkan rasa rendah diri dan menerima tekanan daripada ibu bapa. Yang keempat, hilang anggota tubuh badan akibat kemalangan dan penyakit. Seseorang yang hilang anggota badan akan lebih cepat berasa rendah diri, hilang keyakinan dan suka menyendiri dan merasakan diri tidak berguna. Yang kelima, masalah keluarga. Mungkin ahli keluarga yang selalu bergaduh atau ibu bapa yang berpisah akibat penceraian. Yang keenam, penyakit kronik. Mungkin boleh jadi satu punca bagi pesakit-pesakit yang mengidap penyakit kronik. Pengidap penyakit kronik seperti kanser, tahap 3 dan 4 akan mengalami rendah diri dan rasa tidak dapat hidup lama. Dan yang ketujuh, trauma psikologi atau emosi. Sering menerima ejekan akibat kekurangan diri serta dibuli sama ada dengan kata-kata atau sentuhan fizikal. Dan yang ke-8, mangsa penderaan. Pesakit pernah mengalami penderaan semasa kanak-kanak. Itu antara punca-punca yang boleh menyebabkan berlakunya kemurungan. Sekarang ini sudut informasi. Terdapat 7 jenis kemurungan, iaitu yang pertama, unipolar, yang kedua, bipolar, yang ketiga, distimia, iaitu kemurungan berpanjangan, yang keempat, kemurungan psikotik, iaitu mendengar secara halus. Dia boleh dengar satu bisikan-bisikan halus. Yang kelima, gangguan afektif ataupun bermusim. 6, kemurungan remaja. 7, kemurungan selepas bersalin. Ini antara 7 jenis kemurungan daripada sumber Dr. Yusni Yusof, seorang pakar perunding psikiatri kanak-kanak dan remaja, Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta. Alright. Jadi untuk pelajaran PGPK hari ini, ada sikit lagi cikgu nak sambung. Ini. Cara mengurus kesihatan mental dan emosi. Alam remaja atau memasuki usia belia disifatkan sebagai peringkat usia yang cukup untuk yang cukup menarik kerana di sinilah mereka mula mengenali kehidupan dunia yang penuh berliku. Segala tekanan perasaan, kebimbangan atau ketakutan berlebihan jika tidak dapat dikawal atau dikenal pasti pada peringkat awal boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan pada tahun 2015 telah menunjukkan seramai 4.2 juta rakyat ataupun kira-kira 29.2% penduduk negara ini yang berusia 16 tahun ke atas mengalami pelbagai masalah mental. Ini daripada sumber Keratan Akhbar, berita daripada berita harian pada tarikh 11 Oktober 2018. Berdasarkan penyataan di atas, pengurusan kesihatan mental dan emosi merupakan perkara yang penting. Hal ini kerana setiap orang memiliki personaliti yang berbeza, berpunca daripada keturunan, persekitaran didikan, pergaulan dan pengalaman dalam kehidupan. Kemurungan boleh diurus dari awal dengan mengamalkan langkah-langkah yang sesuai dan positif dalam kehidupan. Jadi untuk kelas hari ini, cikgu berhenti sampai di sinilah. Sampai di sini.
Dan cikgu nak kamu buat sedikit kerja rumah lah untuk pelajaran hari ini. Tengok kat sini, cikgu nak kamu buat latihan pengukuhan. Kamu jawab soalan nombor 1 sahaja. Satu soalan je. Jawab situasi ini. Sebagai rakan, apakah tindakan yang boleh dilakukan jika didapati rakan anda mengalami tanda-tanda kemurungan? Buat catatan dalam buku catatan dan minta bantuan guru bimbingan kaunseling. Maksudnya apa yang cikgu nak kamu buat, kamu tulis tindakan yang kamu rasa sesuai dilakukan sebagai jawapan dalam buku, nota ataupun buku latihan PGPK kamu. Okey, alright kelas. Jadi itu saja kelas kita hari ini. Okey, jangan lupa buat latihan dan kalau ada masalah boleh tanya cikgu melalui Telegram. Okey, sekian, terima kasih.